Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah sebenarnya bila sebut tentang al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, iaitu keluarga kita, Ustazah ingin mengetengahkan poin yang pertama sahabat-sahabat semua adalah rahsia besar dalam keluarga yang bahagia ini adalah merujuk kepada ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf. Siapa ada bawa Quran sama-sama boleh buka surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, dekat tengah-tengah dalam bentuk doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ustaz nak test sikit warga Terengganu. Siapa yang selalu baca doa ni, angkat tangannya. Angkat tangan, tak apa, tak ada riak cikgu tanya. Takut riak lah Ustazah. Tak apa, cikgu tanya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang memang selalu amal doa ni, angkat tangan tinggi-tinggi. Balik semula, Ustaz nak pandang semua ni. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang selalu amal doa ni? Okay, Alhamdulillah, Hajah kat belakang amal. Lagi-lagi, Alhamdulillah ada 2 orang. Lagi 3. Mana lagi? Ada belakang, ada lagi yang amal. Ustazah kira ni 3 orang ni tuan-puan, 3 orang. Yang lain mungkin jawab, kita orang amal doa lain. Okey, tak apa. Boleh, doa lain boleh juga, ya. Tapi sayang sahabat-sahabat semua kalau tak amal doa ini. Masya Allah, doa ni wabidah, ya Allah, digazet dalam Al-Quran. Terutamanya bagi seorang anak yang telah mencecah usia 40 tahun. Allah memang firmankan dalam ayat ini, seorang anak tu bila cecah usia dia 40 tahun, dia adalah pembaca doa ini. Menung makcik-makcik umur 60, ya, dah 20 tahun dah. Ambil tisu dah. Ni memang masalah besar nasi dagang 2 pinggan ni. Bila sampai umur 40 tahun, ini doanya. Makna kalau umur kita dah 60, 20 tahun kita terlepas baca doa. Cuba tengok surah Al-Ahqaf. Masya Allah. Apa maksud doa ni tuan-puan sekalian? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhan, berikanlah aku kemampuan, kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku. Kalau Allah tak bantu kita untuk bersyukur tuan-puan sekalian, kita tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Lupa. Ustaz pernah cerita, rasa tak tahulah ke mana ceramah mana. Ustazah naik kereta dengan seseorang, turun daripada flight tu. Jadi daripada airport nak balik ke KL tu naik kereta. Naik kereta sewa lah, kereta airport tu. Jadi bila Ustazah masuk dulu, kan driver tu nak masukkan beg lah apa semua dengan seorang lagi yang bersama dengan Ustazah. Ustazah masuk dalam kereta. Masya Allah, kereta dia bau wangi sangat. Wangi, dia punya pewangi kereta tu memang sedap. Kereta dia sejuk, aircon kan dah menunggu kita, sejuk, wangi. Okey,
Seronoklah masuk kereta wangi. Kemudian masuk yang seorang lagi yang bersama dengan ustazah, buka pintu kereta. Dia masuk, terus dia cakap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nikmatnya Allah bagi dapat kereta sewa bersih. Alhamdulillah, kereta sewa wangi. Ustazah kat belakang jadi menung. Kenapa aku tak fikir yang itu? Kenapa aku fikir bila masuk kereta tu wangi, terfikir nak tanya kat driver, encik beli kat mana pewangi ni? Ingat senang ke nak jadi fikiran kita, hati kita, semua benda nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi tengok orang bersalin, comelnya baby. Yelah, dah mak dia lawa, abah dia kacukkan. Ada orang tengok je, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Terus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nikmat tuan-puan sekalian. Berapa ramai orang yang Allah pimpin dalam musibah pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa tadi, apa bunyinya? Auzi'ni, ya Allah, bagi aku bahagian, kemampuan dapat mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang mana? Nikmat yang Engkau bagi pada aku, nikmat yang Engkau beri kepada kedua ibu bapa. Tengok ya, mata orang yang melihat nikmat ni, dia bukan nampak nikmat pada diri dia saja, nikmat pada mak ayah dia pun dia nampak. Masya Allah, subhanallah. Doa itu doa yang menggambarkan rantaian sebuah keluarga, sahabat-sahabat semua. Sebab tu doa tadi sebut, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat kau bagi ke aku dan nikmat yang kau berikan kepada mak bapak aku. Tengok pemikiran keluarga di situ. Habis tu kalau nak jadi bersyukur, nak apa dia? An a'mala salihan tardah, sehingga aku dapat beramal amalan yang engkau redai. Amalan apa Allah redha pada waktu subuh tadi? Biar kita ni terpilih untuk buat. Amalan apa yang Allah redha pada waktu sahur pagi tadi? Biar kita sekeluarga terpilih untuk melakukan. Amalan apa yang Allah redha pada waktu duha? Ya Allah, pilih aku sekali, ya Allah, dapat buat amalan yang engkau redai. Sambungan doa itu, wa aslih li fi dhurriyyati, dan perbaikilah urusan anak keturunanku. Tengok doa tu. Doa tentang syukur, tapi intipatinya adalah sebuah keluarga. Daripada mak bapak, datuk nenek, maknanya jalur yang ke atas sampai jalur ke bawah. Siapa jalur ke bawah? Wa aslih li fi dhurriyyati, perbaikilah aku pada urusan anak keturunanku. Ini doa surah Al-Ahqaf ayat 15. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan orang yang menyerah diri kepada kamu, iaitu orang Islam. Hafalkan doa ni tuan-puan sekalian. Boleh tak? Boleh tak berazam nak hafal doa ni? Kadang-kadang bila Allah bagi apa, hati kita sejuk dengan anak-anak ni, ya Allah, tak tahu nak buat macam mana, sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Membesarkan anak-anak dan membela keluarga ni bukan benda yang mudah, tuan-puan sekalian. Setuju tak? Kalau ada yang Allah mudahkan, maka bersyukurlah banyak-banyak. Bersyukurlah. Ada orang Allah mudahkan, mudah, tak ada apa, dia cakap. Ya, baik anak daripada lahir sampai sekarang hafal Quran ustazah 30 juzuk. Makcik baca Quran tak pandai. Ada?
Mak tak pandai baca Quran, anak hafal Quran 30 juzuk. Makcik tak pandai nak ajar anak baca Quran, semua makcik hantar kat ustaz-ustaz kampung tu lah. Tapi anak dengar kata, ya, Masya Allah, subhanallah. Kalau ada yang demikian, bersyukur banyak-banyak. Tapi ada orang, sahabat-sahabat sekalian, jerih dan lelah untuk menjaga keluarga. Sebelum Zah cerita yang itu, Zah ingat ini hari apa? Hari Jumaat dah. Semalam Masya Allah, Allah rezekikan Ustazah bertemu dengan seorang muslimah yang Ustazah memang melihat dia sebagai muslimah yang sangat dermawan. Dia orang tua dah, sangat dermawan tuan-puan sekalian. Sampai Ustazah kata, tahfiz Ustazah Madinatul Hufaz tu, sampai terdetik Ustazah dengan suami pernah cakap, kita namakan satu kelas nama dia makcik tua. Sampai kami kata, bang, kita namakanlah dewan di mana-mana, letak nama dia lah. Daripada tanah, tak ada bangunan, dia punya infak tuan-puan. Jadi semalam datang lagi dia, jumpa Ustazah lepas kuliah. Ustazah nak lagi tak? Perlu duit lagi tak? Perlu lagi tak? Kata, ya Allah, rasa nak kata dah lah tu, bobo lah. Rasa nak kata banyak sangat. Ada lagi tak? Perlu lagi tak? Nanti makcik cari lagi, makcik cari lagi. Sampai akhirnya dia bercerita tuan-puan, cerita mak mertua dia. Ya, dia kata dia mimpi satu malam nampak mak mertua dia. Mimpi bukan hujah, tapi kita boleh ambil pengajaran. Nampak mak mertua dia dengan persalinan hijau yang cantik di atas sofa putih yang sangat besar. Nampak mak mertua tu tengah rehat, sandar rehat. Ya, tengah nampak macam senang sangatlah. Dan kemudian terdengar macam suara orang baca Quran, sama macam mak mertua ni baca Quran masa dia hidup. Yang ini dia dah jaga dengar daripada satu bilik. Ini cerita dia tuan-puan ni, sebab baru semalam cerita ni. Ustaz tidak menokok tambah dan masih ingat dari cerita. Sampai dia kejutkan suami dia. Dia kata, jom dengar kat bilik tu, saya dengar betul-betul suara mak baca Quran sama macam cara mak dan juga surah yang mak suka baca. Tapi bila sampai tu, suara tu dah tak ada. Ustazah masa dengar tu kat situ masih okey lagi tuan-puan. Yalah, itu boleh jadi pendengaran, ya, ataupun rindu ke, wallahu alam, kita boleh takwil macam-macam. Tapi kemudian Ustaz bertanya, macam mana dia meninggal? Dia kata, Ustazah, mak mertua saya, subhanallah, hari dia meninggal malam tu, dia kata, mak nak duduk sorang-sorang dalam bilik, jangan ada anak cucu datang kacau. Dia sihat, umur 70 lebih. Jadi esok paginya tu tuan-puan sekalian, saya pun tak pasti sebelum subuh ke selepas subuh, nampak mak mertua tu sujud, kain dia tu macam dah nak tertarik ke belakang. Kain, kan kain semayang kan, kain solat tu macam nak tertarik. Jadi dia ni sampai terfikir nak pergi betulkan dah kain tu. Sebab kain tu menyebabkan nampak dia punya kain dalam. Ya kan, kita kalau sujud kadang kain tu tertarik kan. Jadi nak betulkan lah. Bila nak betulkan tu, terasa macam tubuh tu dah keras. Dia meninggal dalam sujud tu. Dia sampai kata, ya Allah, Kak, mak mertua Kak macam mana hidup dia, Kak? Dia seorang wanita yang sabar dalam mendidik anak-anak. Ya, pukul 3 pagi memang dah bangun dengan tahajud, dengan qiyam, dengan tolong suami. Ya, maknanya cari duit. Saya tak tahulah apakah dia berjual ke apa ke. Dia nak memastikan anak-anak dia mesti mendapat pelajaran yang baik. Dia zaman-zaman dulu kan macam mana orang bersusah payah. Masya Allah, subhanallah. Depan ustazahnya juga adalah ibu-ibu yang berjuang untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Yang Ustaz nak cerita tadi tuan-puan sekalian, ya, didik anak-anak ni ada cabaran dia.
Kadang-kadang saya nak tanyakan, banyak tak air mata kita yang tumpah dalam membangunkan keluarga yang bahagia? Banyak tak air mata tumpah? Banyak. Mana lagi banyak? Masa kita bersalin ke masa kita besarkan anak? Cuba ingat balik, masa bersalin ada tak air mata keluar banyak-banyak? Tak, kita tak nangis tau. Kita menjerit. Kita menjerit tapi air mata tak keluar, betul tak Abang Bidah? Tak mana nangis, tak nangis, air mata tak ada. Kita cuma cakap sakit-sakit. Ui, Ustazah lahir anak sulung, tuan-puan sekalian. 13 jam kalau tak silap dia punya sakit, anak sulung. Seorang-seorang, Hospital HUSM, Kubang Krian. Suami tak ada pun dekat Kelantan masa tu. Dia seorang-seorang. Usia 21 tahun, budak lagi. Jerit dalam labor room. Royak ke apa, ke nurse. Saya ni sakit nak mati, bukan nak bersalin. Nurse kata, main lagu tu lah. Sebab sebelah Ustazah dalam labor room tu dah bertukar 3 orang dah. Maknanya seorang masuk salin, seorang masuk salin. Yang Ustazah ni 13 jam. Sakit. Tapi tak nangis. Dia cuma sakit. Membesarkan anak, menangis dalam diam, menangis dalam hati, menangis dalam berdoa, menangis tengah bawa kereta, menangis sambil makan, menangis. Itu cabarannya. Tapi tuan-puan, bila kita melihat hasilnya, ya Allah, sejuknya hati. Apa itu nak kata macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Baik? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ustaz tak kata anak ustazah terbaik, tuan-puan sekalian. Biasalah orang muda kan. Tapi ustazah bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada keadaan sekarang, tuan-puan sekalian, ustazah menerima nasihat daripada anak-anak. Anak nasihatkan. Dengar nasihat anak ni, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana indahnya. Contoh, seorang anak ustazah nasihat, Umi, sabar Umi. Allah pilih jalan setiap orang ke syurga tu berbeza-beza. Cuba Umi bayang zaman sahabat dulu, jalan syurga mereka, mereka kena tinggalkan anak isteri mereka pergi belayar jauh nak bawa Islam, belum tentu balik bertemu anak dan isteri. Jalan syurga mereka terpaksa melepaskan semua anak-anak pergi berjihad, tahu-tahu anak mati syahid. Jalan syurga mereka tinggalkan rumah, tinggalkan harta, kena berhijrah dengan suami, tak balik semula dah ke Mekah. Itu jalan syurga Allah pilih untuk mereka. Kita takkan tertanggung macam tu ni. Tapi Allah bagi kita jalan syurga kita kecil, sikit je ujian. Sabar, Allah takkan sia-siakan. Masya Allah, bila kita dengar anak nasihat macam tu, sejuk tak hati kita tuan-puan? Allah sejuk hati. Pandai pula budak ni. Habis tu nak cakap apa? Nak bersyukur macam mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Tuan-puan, bawalah balik besarnya rahsia menjadi hamba Allah yang bersyukur ini dalam keluarga. Balik nanti kan? Ya, okey, alhamdulillah. Dapat balik tu pun syukur dah, alhamdulillah. Tengok suami ada dalam rumah, alhamdulillah. Ataupun suami kita balik rumah, alhamdulillah. Jangan tengok apa yang dia bawa dulu, dia balik tu pun alhamdulillah. Dan dia memang tak bawa balik apa-apa. Itu dah 30 tahun macam tu, alhamdulillah. Paling tak dia balik. Hari kita tunggu dia tak balik, cuba rasa. Nikmat tuan-puan sekalian. Balik tu alhamdulillah. Anak kita balik cuti daripada asrama, alhamdulillah. Dia nak balik semula ke sekolah,
Alhamdulillah aku ada anak penuntut ilmu. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.